Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam soalan kali ini kita akan bincangkan soalan dari negeri Kedah. Bila soalan kita yang pertama, itu soalan nombor 11. Pelajar 11 menunjukkan graf laju masa bagi gerakan dua buah kereta dalam tempoh 45 minit. Firdaus memandu daripada K ke bandar L dan Ramli memandu dari arah yang bertentangan dengan Firdaus. Kedua-dua mereka melalui laluan yang sama. Soalan A, tentukan nilai M, seterusnya hitung nilai V jika kadar perubahan laju kereta Ramli dalam tempoh 30 minit pertama adalah sama dengan pecutan kereta Firdaus dalam tempoh 45 minit. Lihat yang pertama adalah nilai M. Di sini diberi tempoh adalah 45 minit. Jadi nilai M kita di sini adalah 45. Seterusnya adalah kadar perubahan laju dan juga pecutan. Kadar perubahan laju dan pecutan ini adalah perkara yang sama, iaitu kita akan dapatkan kecerunan graf. Di sini adalah graf bagi Ramli dan sini adalah Firdaus. Jadi kita akan samakan kecerunan graf Firdaus dan juga graf Ramli. Dan kalau kita lihat graf bagi pergerakan Firdaus, dia adalah kecerunan negatif. Jadi di sini kita akan abaikan kecerunan negatif kerana ia tidak membawa maksud Firdaus nyah pecut. Sebaliknya daripada arah yang bertentangan. Jadi kita akan dapatkan nilai M bagi kedua-dua graf ini. Di sini kita ambil dua titik, iaitu titik L di sini koordinatnya adalah 0,24 dan kita ambil satu lagi titik di sini koordinatnya adalah 30V. Jadi kita akan ambil 24 ditolakkan dengan V, kemudian 0 tolak dengan 30. Jadi kita akan abaikan tanda negatif, jadi kita akan tulis 30 di sini. Kemudian kita samakan dengan graf Ramli. Kita akan ambil V tolak dengan sifar. Kemudian 30 tolak dengan sifar sama dengan 30 juga. Kemudian seterusnya kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan pecahan. Masukkan 24 tolak X di sini, itu gantikan dengan V per dengan 30. Kemudian alpha calculate sama dengan. Kemudian kita tekan pecahan. Kita ambil X tolak 0 per dengan 30. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai V kita sama dengan 12. Seterusnya soalan B. Hitung jarak dari bandar L dalam kilometer apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih. Kita lihat di manakah tempat mereka berselisih, iaitu pada persilangan graf, iaitu pada titik ini. Pada koordinat 30V. V sini adalah 12. Dan kata kunci di sini adalah jarak. Untuk mendapatkan jarak, kita kena dapatkan luas di bawah graf berbentuk trapezium. Jadi kita kena dapatkan luas trapezium. Kita ambil 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari di sini, iaitu 24 tambah dengan 12. Dan kita darabkan dengan tingginya di sini adalah 30. Kemudian kita kena nyatakan dalam unit kilometer. Dan kalau kita lihat di sini, laju adalah dalam meter per saat. Jadi di sini kita akan darabkan dengan 60 untuk tukar unitnya. Kemudian kita akan dapat jawapan kita adalah 32,400 dan kita tukar kepada unit kilometer seperti yang dikendaki dalam soalan, kita akan dapat 32.4 km. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, ternyatakan nilai M, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk mendapatkan nilai V, langkah pengiraan terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 7 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan yang kedua, untuk soalan nombor 12. Halim merupakan seorang eksekutif pemasaran, manakala isterinya Sarah bekerja sebagai jurufarmasi di sebuah hospital. Pada tahun 2021, nisbah pendapatan Halim kepada Sarah ialah 1:4/5. Masing-masing telah mendermakan 1,000 kepada badan kebajikan yang diluluskan kerajaan. Setiap bulan gaji mereka dipotong sebanyak RM250 dan RM200
untuk potongan cukai bulanan PCB. Mereka memilih tasiran cukai pendapatan bersama. Jadual 12.1 menunjukkan pelepasan yang hendak dituntut oleh mereka pada tahun tersebut. Kita lihat soalan A. Sekiranya jumlah pendapatan bercukai bagi Halim dan Sarah ialah RM104,800, hitung pendapatan tahunan Halim. Lalu di sini diberi kepada kita pendapatan bercukai. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita kena ambil pendapatan tahunan, tolak dengan pelepasan cukai dan tolak dengan pengecualian cukai. Kali ini kita nak dapatkan pula pendapatan tahunan. Jadi kita akan tambah balik pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Kita lihat di sini. Di sini adalah pelepasan cukainya iaitu individu, Halim dan juga Sarah. Untuk individu kita hanya ambil 9,000 sahaja. Kita tak boleh tambah 9,000 Sarah dan 9,000 Halim. Jadi kita akan ambil satu saja, kita akan tambah dengan 9,000. Kemudian rawatan perubatan ibu bapa kita akan tambah dengan 2,000. Kemudian insurans hayat di sini hadnya adalah 7,000, jadi kita tambah 3,500 dengan 3,000 iaitu 6,500. Seterusnya insurans perubatan hadnya adalah 3,000, jadi kita hanya ambil 3,000 sahaja di sini. Kemudian gaya hidup terhad kepada 2,500, jadi kita ambil di sini 2,300. Kemudian kita akan tambah pula dengan pengecualian cukai iaitu derma di sini. Masing-masing menderma 1,000, maka kita akan tambah 2,000 di sini. Jadi kita akan ambil pendapatan bercukai RM104,800 tambah RM2,000 iaitu derma. Kemudian tambah dengan 9,000, tambah dengan 2,000, tambah lagi dengan 6,500, tambah 3,000, kemudian tambah lagi dengan RM2,300. Dan kita akan dapat pendapatan bercukai mereka berdua adalah RM129,600. Dan kita perlu dapatkan pendapatan tahunan Halim. Jadi diberi nisbah adalah 1:4/5. 1 adalah untuk Halim dan 4/5 adalah untuk isterinya. Jadi di sini kita boleh tulis dalam bentuk pecahan 5/5 nisbah 4/5. Jadi pendapatan mereka kita bahagikan kepada 5 tambah 4 iaitu 9. Jadi 129,600 kita bahagikan dengan 9, kemudian kita darabkan dengan 5 iaitu untuk Halim. Dan kita akan dapat pendapatan tahunan Halim adalah RM72,000. Baiklah, sebenarnya kita lihat soalan B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar Halim dan Sarah bagi tahun 2021. Jadi pendapatan bercukai mereka adalah RM104,800. Jadi kita lihat pada baris keempat iaitu pendapatan di antara RM100,001 sehingga RM250,000. Kita lihat RM100,000 yang pertama adalah RM10,900. Kita ambil RM10,900. Kemudian baki berikutnya adalah dengan kadar 24%. Jadi kita ambil RM100,400, kita tolakkan dengan RM100,000 dan didarabkan dengan 24. Dan jumlahnya adalah RM1,152. Jadi kita akan tambah RM10,900 dengan RM1,152. Jadi kita akan dapat RM12,052. Ini jumlah cukai yang perlu dibayar oleh mereka berdua. Baiklah, selanjutnya kita lihat soalan bahagian C. Halim dan Sarah masing-masing membayar zakat secara bulanan sebanyak RM150 dan RM130. Tentukan sama ada mereka perlu membuat bayaran cukai pendapatan atau tidak. Jelaskan jawapan anda. Baiklah, zakat ini merupakan rebat kepada cukai. Jadi kita akan ambil RM150 tambah dengan RM130 ini dan didarabkan dengan 12. Ini merupakan rebat ataupun diskaun kepada cukai pendapatan, di mana cukai pendapatan mereka pada soalan B tadi adalah RM12,052. Jadi kita akan ambil RM12,052 ni tolakkan dengan rebat dan kita akan dapat RM8,692. Ini merupakan nilai cukai sebenar yang mereka perlu bayar setelah kita tolak dengan rebat. Kemudian kita lihat pula PCB. PCB ini adalah potongan cukai bulanan di mana gaji mereka dipotong RM250 dan juga RM200 masing-masing. Kemudian kita darabkan dengan 12. Dan kita akan dapat
RM5,400. Jadi ini bermaksud cukai pendapatan yang mereka bayar hasil daripada potongan bulanan setiap bulan itu adalah sebanyak RM5,400. Dan kalau kita lihat di sini, cukai tasiran mereka setelah ditolak dengan rebat adalah RM8,692. Ini bermaksud cukai mereka adalah melebihi daripada PCB. Jadi mereka perlu membuat bayaran tambahan kepada LHDN sebanyak RM3,292, iaitu kita ambil RM8,692 tolak dengan PCB RM5,400. Di jawapan kita boleh tulis perlu bayar tambahan sebanyak RM3,292. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan bahagian A, kita melakukan operasi tambah di sini kita dapat 2 markah. Kita selesaikan nisbah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, untuk nilai RM100,000 yang pertama kita akan dapat 1 markah. Kemudian nilai berikutnya 24% 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan bahagian C, kita mendapatkan cukai hasil daripada kita tolak dengan rebat, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan bahawa cukai lebih daripada PCB 1 markah dan kita nyatakan dia perlu bayar tambahan 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 13. Pelajar 13 menunjukkan satu bentuk teselasi yang terdiri daripada segitiga sama kaki yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Soalan A, PQRST ialah imej bagi UQS di bawah gabungan transformasi MV. Uraikan selengkapnya transformasi N dan juga M. Jadi terlihat PQRST adalah sini, adalah imej kepada UQS, iaitu sini. Jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum dia membesar, apa yang kita lihat adalah imej dan objeknya adalah terbalik. Jadi dia adalah pantulan. Dan pantulan adalah pada garis ini. Kita boleh tulis sebagai garis QS. Jadi untuk N adalah pantulan pada garis QS. Seterusnya apabila dia pantul, dia akan terhasil imej yang di sini, kemudian dia akan membesar. Dan pembesaran mesti ada nilai K, iaitu faktor skala. Kita ambil imej per dengan objek. Di mana imejnya adalah sepanjang RQP, iaitu 2, dan objeknya adalah RQ, itu 1. Jadi K-nya adalah 2, kemudian pusat pembesarannya adalah pada R. Kerana semua tertumpu kepada R. Jadi untuk M adalah pembesaran K sama dengan 2 pusat R. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Diberi sudut RQS ialah 74 darjah. Cari nilai bagi sudut PQU. Kita lihat di sini sudut RQS adalah 74 darjah. Ini adalah segitiga kaki sama, maka sudut DS ini juga adalah 74. Jadi kita kena dapatkan sudut PQU di sini, dan sudut ini adalah bersamaan dengan sudut ini juga. Jadi kita ambil 180 tolak 74, kemudian kita tolak dengan 74. Dan kita akan dapat 32 darjah. Kemudian untuk soalan C, diberi bahawa luas STU ialah 36 unit. Cari luas PQRST. 36 unit ini adalah merupakan luas objek. Dan PQRST ini adalah luas imej. Jadi kita terus menggunakan rumus luas imej, iaitu luas imej sama dengan K02 didarabkan dengan luas objek, iaitu K02 adalah 202 darab dengan 36 dan kita akan dapat 144. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, dinyatakan pantulan pada garis QS, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk M, dinyatakan pembesaran, faktor skala dan juga pusat, kita akan dapat 3 markah. Untuk soalan bahagian B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan C, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang keempat, iaitu soalan nombor 14. Amar ingin membeli minuman. Terdapat 2 pilihan minuman yang menjadi pilihan Amar sama ada teh atau kopi. Kebarangkalian Amar membeli teh adalah 3/5. Sekiranya dia memilih teh, kebarangkalian dia menambah boba ialah 2/7. Manakala jika dia memilih membeli air kopi, kebarangkalian memilih kopi tanpa boba ialah 7/8. Untuk soalan A, lengkapkan gambar rajah pokok di ruang jawapan.
untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Kita lihat pada ruangan jawapan. Di sini diberi bahawa Amar membeli air teh adalah 3/5. Maka untuk membeli kopi, kita ambil 5 tolak 3. Kita dapat 2/5. Jadi B di sini adalah tambah boba dan B prime adalah tanpa boba. Dan di sini diberi bahawa kebarangkalian untuk menambah boba adalah 2/7. Kemudian untuk jika nambah boba adalah 2/7, maka tanpa boba kita ambil 7 tolak 2 dapat 5/7. Kemudian untuk kopi pula, kebarangkalian untuk menambah boba adalah 1/8 dan tanpa boba adalah 7/8. Selanjutnya terlihat soalan B. Cari kebarangkalian bahawa Amar memilih air teh yang ditambah dengan boba. Jadi di sini air teh dengan boba. Jadi air teh adalah 3/5 dengan boba 2/7. Jadi kita akan ambil 3/5 didarabkan dengan 2/7. Dan kita akan dapat 6/35. Seterusnya untuk soalan C. Cari kebarangkalian bahawa Amar memilih mana-mana air minuman tanpa boba. Jadi sama ada dia boleh memilih teh dan tanpa boba atau dia memilih air kopi dan tanpa boba. Jadi di sini kita akan ambil 3/5 didarabkan dengan 5/7 atau maksudnya kita akan tambah dengan air kopi 2/5 didarabkan dengan 7/8. Jadi 3/5 darab dengan 5/7 tambah dengan 2/5 darab dengan 7/8. Dan kita akan dapat 109/140. Kata kunci di sini adalah apabila menggunakan perkataan dan, kita akan darab, dan apabila menggunakan perkataan atau, kita akan tambah. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita melengkapkan rajah pada bahagian soalan A ini, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk soalan bahagian B, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan C, langkah pengiraan 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 8 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan yang kelima, itu soalan bernombor 15. Jadual 15 menunjukkan kekerapan bagi 50 orang pesakit COVID-19 di sebuah hospital pada bulan Januari. Soalan A diberi M nisbah N ialah 3 nisbah 2. Cari nilai M dan N, seterusnya nyatakan kelas mood. Sama sekali kita kena dapatkan nilai M dan N di mana nilai keseluruhan ini adalah sebanyak 50 orang. Jadi kita akan ambil 50, kita tolakkan dengan 3, tolak dengan 12, tolak dengan 13, tolak dengan 2. Jadi kita ambil 50, tolakkan dengan 30 dan kita dapat 20. Di mana M tambah N sama dengan 20. Kemudian kita lihat nisbahnya adalah 3 nisbah 2. Kita ada 5 bahagian, jadi kita akan ambil 20 bahagi dengan 5. Kemudian untuk dapatkan nilai M, kita darabkan dengan 3. Dan kita akan dapat M sama dengan 12. Manakala untuk dapatkan nilai N pula, kita ambil 20/5 darabkan dengan 2. Dan kita akan dapat nilai N adalah 8. Jadi M adalah 12, N adalah 8. Kemudian nyatakan kelas mood, iaitu kelas yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi di sini adalah 13 dan kelasnya adalah 30-39. Jadi kelas mood kita adalah 30-39. Seterusnya untuk soalan B, berdasarkan jadual kekerapan di atas, hitung min. Baiklah, ini merupakan data terkumpul di mana kita ada selang kelas. Jadi untuk mendapatkan min, kita perlu dapatkan titik tengah terlebih dahulu bagi tiap-tiap kelas. Kelas yang pertama adalah 10 sehingga 19. Cara untuk dapatkan titik tengah, kita ambil had bawah tambah dengan had atas dan bahagi dengan 2. Iaitu 10 tambah 19 bahagi dengan 2, kita akan dapat 14/5 dan seterusnya. Jadi 20 tambah 29 bahagi 2 dapat 24/5, 34/5, 44/5, 54/5 dan 64/5. Jadi untuk mendapatkan nilai min, kita akan menggunakan rumus yang telah pun dibekalkan kepada kita, iaitu min adalah X bar sama dengan sigma Fx
per dengan sigma F. Itu kita akan ambil kekerapan didarabkan dengan titik tengah masing-masing, iaitu 3 darab dengan 14.5 tambah 12 darab 24.5 tambah 13 darab 34.5 tambah 12 darab 44.5 tambah 8 darab 54.5 dan tambah 2 darab 64.5. Kemudian kita per dengan jumlah keseluruhan frekuensi iaitu 50. Baiklah, sampai tahap ini kita tidak perlu dapatkan lagi nilai min, kita akan terus kepada nilai C siham PY kerana kita akan menggunakan kalkulator. Untuk mendapatkan C siham PY iaitu sigma sama dengan punca 2 sigma Fx kuasa 2 per dengan sigma F tolak dengan X bar kuasa 2. Langkah pengiraan adalah hampir sama dengan macam mana kita buat min tadi. Cuma kita akan kuasa 2 kan nilai X-nya. Jadi kita akan tulis 3 14.5 kuasa 2 tambah 12 24.5 kuasa 2 tambah 64.5 kuasa 2. Kemudian kita per dengan 50 juga. Kemudian kita akan tolakkan dengan X bar. X bar kita masih belum kira lagi. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator. Sebabkan ini merupakan data terkumpul, kita akan onkan frekuensinya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita tekan shift, kita tekan menu, kemudian kita tekan bawah, kita ambil 3 statistik, kemudian frekuensi, kita tekan 1 untuk on. Kemudian kita tekan menu, kita tekan 6, kita ambil 1 itu one variable. Di sini kita ada 2 lajur, iaitu lajur pertama X, iaitu titik tengah kita. Kemudian lajur kedua adalah frekuensi. Jadi kita lihat di sini, kita akan masuk nilai titik tengah terlebih dahulu. 14.5 sama dengan 24.5 sama dengan 34.5 sama dengan 44.5 sama dengan 54.5 sama dengan dan 64.5 sama dengan. Kemudian kita pergi kepada lajur frekuensi. Kita masukkan frekuensi untuk kelas yang pertama 3 sama dengan 12 sama dengan 13 sama dengan 12 sama dengan 8 sama dengan dan 2 sama dengan. Kemudian untuk mendapatkan jawapan, kita tekan option, kemudian kita tekan 3. Dan di sini dipaparkan kepada kita jawapan. Untuk X bar iaitu min, kita ambil pada baris pertama iaitu 37.7. Seterusnya untuk nilai C siham PY, langkah pengiraan tadi kita akan tolak dengan min kuasa 2, kita tolak dengan 37.7 kuasa 2. Kemudian kita lihat pada baris yang kelima, kita akan dapat 12.718. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan C. Pada bulan Februari terdapat penambahan sebanyak 50% bilangan pesakit yang berumur 20 sehingga 29 tahun. Hitung jumlah pesakit yang berumur 20 hingga 29 tahun pada bulan tersebut. Kita lihat di sini pada bulan sebelumnya, pesakit berumur 20 hingga 29 adalah seramai 12 orang. Kemudian berlaku pertambahan 50%. Jadi 50% daripada 12 kita boleh congak adalah 6. Jadi 6 tambah 12 kita akan dapat 18. Jadi jawapan kita terus tulis 18. Dan kalau kita lihat, peruntukan markah adalah 1. Jadi kita tak perlu tunjuk langkah pengiraan. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita lihat soalan A, terdapatkan nilai M 1 markah, nilai N 1 markah dan juga kelas mood 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B 1 Roman, kita mengira nilai min, langkah pengiraan 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kita mengira C siham PY, langkah pengiraan 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk soalan C, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya termasuk ke soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian C, kita hanya perlu jawab 1 soalan saja daripada 2 soalan yang ditanya. Kita lihat soalan yang pertama, itu soalan bernombor 16A. Pada 5 Jun 2022 Persatuan STEM, SMK, Tunku Alang telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Langkawi. Kita lihat soalan 1 Roman.
Seramai 35 orang murid mencari lawatan itu. Bilangan murid perempuan yang menyertai lawatan adalah 5 orang kurang daripada bilangan murid lelaki. Berapa orang murid lelaki yang menyertai lawatan itu? Jadi di sini kita ada dua, iaitu murid perempuan dan juga murid lelaki. Di mana hasil tambah lelaki dan perempuan adalah seramai 35 orang. Jadi di sini kita nyatakan bahawa murid perempuan adalah X dan murid lelaki adalah Y. Kita lihat di sini bilangan murid perempuan yang menyertai lawatan itu adalah 5 orang kurang. Ini bermaksud bilangan murid lelaki lebih 5 orang daripada murid perempuan. Jadi kita boleh tulis Y sama dengan X tambah dengan 5. Kemudian dalam masa yang sama, lelaki tambah perempuan adalah 35 orang. Perempuan tambah lelaki sama dengan 35 orang. Jadi di sini kita boleh menggunakan kaedah penggantian. Iaitu kita gantikan Y sama dengan X tambah 5. Pada persamaan yang kedua ini. Iaitu X tambah Y. Dan Y itu adalah X tambah 5. Sama dengan 35. Jadi X tambah X kita dapat 2X tambah 5 sama dengan 35. Kemudian pada bahagian sebelah kiri kita ada 2X dan juga 5. Jadi kita akan hapuskan 5, kita tolak dengan 5 di sini. Kita hapus 5 dan di sini juga tolak dengan 5. Jadi tinggal 2X sama dengan 30. Kemudian kita bahagi dengan 2, hapuskan 2, tinggal X. Jadi kita dapat nilai X sama dengan 15. Jadi bilangan murid perempuan adalah 15 orang. Soalan bertanyakan tentang murid lelaki, kita ambil 35 tolak dengan 15, jadi murid lelaki adalah seramai 20 orang. Seterusnya untuk soalan 2, diberi bahawa jumlah yuran yang dikutip untuk lawatan itu ialah RM6,500. Setiap murid perlu membayar RM100 kurang daripada yuran seorang guru. Sekiranya 5 orang guru pembimbing menyertai lawatan itu, cari yuran yang perlu dibayar oleh seorang murid. Pada di sini untuk murid, dia perlu bayar kurang RM100 daripada guru. Jadi di sini kita ada murid kita labelkan sebagai M. Kemudian guru kita labelkan sebagai G. Jadi untuk mendapatkan yuran bagi murid M adalah kita ambil yuran guru itu G, tolakkan dengan 100. Sebab dia kurang 100 daripada guru. Kemudian jumlah yuran keseluruhan adalah RM6,500. Jadi kita akan ambil yuran guru, iaitu ada 5 orang guru tambah dengan 35 orang murid. Jadi tulis 3M tambah dengan 5G dan jumlah yurannya adalah RM6,500. Sini kita juga ada dua persamaan dan kalau kita lihat kita boleh menggunakan kaedah penggantian juga. Kerana untuk persamaan pertama kita ada M sama dengan. Jadi di sini kita akan masukkan M itu dengan nilai G tolak 100. Jadi di sini adalah 35M. Jadi kita ambil 35 darab dengan G tolak 100. Tambah 5G sama dengan RM6,500. Kemudian di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator tanpa kita meringkaskan sebutan. Kita dapat nilai G sama dengan RM250. Jadi yuran bagi seorang guru adalah RM250. Jadi untuk mendapatkan yuran murid adalah kurang 100, 250 tolak dengan 100 terdapat RM150. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan pecahan ini. Untuk soalan 1 Roman, kita menulis persamaan linear dengan satu pembuluh ubah di sini. Kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan 2 Roman, kita menulis persamaan linear, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya kita menggunakan kaedah pergantian, kita gantikan nilai dengan menulis dalam sebutan 1 pembuluh ubah 1 markah. Kemudian kita dapatkan G 1 markah. Dan terdapatkan M, jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan bahagian A adalah 6 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Raja 16.1 menunjukkan kedudukan bagi 4 tempat menarik dalam sejarah di Pulau Langkawi. Lihat ini dilabelkan sebagai P, Q dan R dan juga S. Diberi skala 1 unit bersamaan dengan 1 km. Soalan 1 Roman,
Hitung jarak dalam kilometer di antara air terjun Telaga 7 dengan asalan O. Iaitu di sini asalan 00 dengan air Telaga 7. Telaga 7 adalah pada label R di sini. Kita lihat di sini, kita akan dapatkan jarak antara R ke asalan. Dan di sini kita boleh wujudkan segitiga bersudut 90 darjah di sini. Ini adalah X dan ini adalah Y. X ni adalah 3, jadi jarak di sini adalah 3. Kemudian di sini adalah 4. Kita abaikan negatif kerana jarak tidak ada negatif. Jadi kita boleh selesaikan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi jarak R ke O ataupun asalan ini adalah 5. Jadi kita boleh tulis jawapan kita untuk satu Roman adalah 5 km. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, cari persamaan garis lurus yang menghubungkan makam Matsuri dengan beras terbakar. Kita lihat di sini, makam Matsuri dilabelkan sebagai P dan Q ni adalah beras terbakar. Kita ada dua garis dan garis ini adalah selari, bermaksud nilai M-nya adalah sama. Jadi kita tak boleh dapatkan nilai M pada garis PQ kerana kita tidak ada koordinat Q. Jadi kita akan cari nilai M pada koordinat R dan juga S, iaitu pada garis RS. Sini adalah X2, sini Y2, sini X1 dan Y1. Kita ambil Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi 4 tolak negatif 4 per dengan 6 tolak negatif 3. Jadi kita akan dapat nilai M adalah 8 per 9. Seterusnya untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai pada persamaan Y sama dengan MX tambah C. M terdapat tadi adalah 8 per 9. Kemudian untuk nilai X dan nilai Y, kita akan ambil pada koordinat titik P. Iaitu X adalah negatif 9 dan Y adalah negatif 7. Jadi kita akan gantikan iaitu negatif 7 sama dengan 8 per 9 darabkan dengan X iaitu negatif 9 tambah C. Kemudian kita tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai C di sini adalah sama dengan 1. Maka jawapan akhir kita, Y sama dengan M iaitu 8 per 9. X tambah dengan C iaitu 1. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan 1 Roman, jawapan 5 kita akan dapat 2 markah. Untuk soalan 2 Roman, dapatkan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah bagi pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan C, pihak rombongan juga berpeluang menaiki kereta kabel ke puncak gunung. Raja 16.2 menunjukkan pergerakan untuk membeli tiket kereta kabel ke puncak gunung. Laju eskalator adalah 37.5 meter per minit dan jarak R ke S ialah 15 meter. Berdasarkan rajah 16.2, satu Roman, cari masa yang diambil dari R ke S. Lihat sini, kita akan ambil kira masa yang diambil dari R ke S, iaitu pergerakan eskalator itu, di mana diberi lajunya adalah 37.5 meter per minit. Itu laju sama dengan jarak per masa. Jaraknya adalah 15 dan masanya terletakkan sebagai X. Dan terdapatkan nilai X di sini adalah 2 per 5. Ataupun kita boleh tulis 0.4. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, pengunjung mengambil masa 3 minit dari R ke kaunter tiket kereta kabel. Hitung purata laju dalam meter per minit. Kita lihat. Jaraknya 60 meter, masa yang diambil adalah 3 minit. Jadi untuk mendapatkan purata laju, kita akan ambil jumlah jarak per dengan masa. Jadi jumlah jarak naik eskalator 15 meter tambah dengan ke kaunter 60 meter. Kemudian masanya adalah 3 minit. Dan kita akan dapat 25. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan bahagian ini. 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Soalan 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah bagi pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan soalan ini akan dapat 15 markah. Seterusnya terlihat soalan yang kedua, itu soalan nombor 17. Encik Karullah dan Encik Sulaiman bercadang membina kandang lembu bagi penternakan lembu feedlot mereka. Mereka telah melukis kandang tersebut pada grid segi 4 sama dengan skala 1 cm bersamaan dengan 2 meter dan dilabel sebagai PQRS seperti darjah 17 di ruang jawapan. Soalan A, mereka bercadang membina bumbung bagi sebahagian daripada kandang tersebut. Darjah 17 di ruang jawapan, lukis dan lorekkan kawasan binaan
sekiranya bumbung adalah sentiasa 14 meter dari P. Lihat P di sini, bumbung adalah berjarak sentiasa 14 meter dari P. Lihat, 1 cm mewakili 2 meter, jadi kita akan ambil 7 kotak, itu 7 cm. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Jadi di sini kita akan membentuk satu lokus lengkung bulatan di mana jarinya adalah 7 cm. Jadi kita gunakan jangka lukis, kita letakkan jarum pada P, kemudian kita buka jangka lukis sehingga ke 7 cm, kemudian kita akan melakukan bulatan sektor seperti ini. Kita menggunakan jangka lukis. Kemudian kita akan lorekkan kawasan berbumbung adalah berada di sini. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Selanjutnya terlihat soalan B1 Roman. Encik Karullah dan Encik Sulaiman menggunakan perkhidmatan kontraktor berlesen untuk membina bumbung kandang dengan kos RM80 bagi setiap meter persegi binaan tersebut. Hitung kos yang perlu disediakan oleh mereka. Pada di sini, kita akan menggunakan luas sektor tersebut. Kemudian kita darabkan dengan kosnya itu 80. Jadi untuk dapatkan luas sektor, kita akan gunakan pi j kuasa 2 didarabkan dengan sudut tercangkumnya. Dan sudut tercangkumnya di sini adalah 90 darjah, iaitu bersamaan dengan 1/4. Jadi kita akan ambil 1/4 darabkan dengan pi dan darabkan dengan j di sini adalah 14 kuasa 2. Kemudian kita darabkan dengan kos RM80 dan kita akan dapat RM12,320. Itu soalan B1 Roman. Selanjutnya untuk soalan 2 Roman, pada bulan Januari 2017, Encik Karullah telah menyimpan RM11,000 dalam akaun simpanan di Bank Maya dengan kadar 3.25% setahun dan pengkompaunan setiap 3 bulan. Pada bulan Disember 2021, beliau ingin mengeluarkan keseluruhan simpanannya untuk dijadikan modal dan membayar kos pembinaan bumbung kandang itu. Berdasarkan jawapan anda di B1 Roman, tentukan sama ada keseluruhan simpanan yang dikeluarkannya mencukupi untuk membayar kos pembinaan yang ditetapkan oleh kontraktor. Jadi di sini kita akan kirakan berapakah nilai pengeluarannya. Di sini kata kunci yang penting adalah pengkompaunan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus MV, iaitu matured value nilai matang. Mana nilai MV adalah bersamaan dengan P didarabkan dengan 1 tambah R per dengan N kuasa NT. Dan P itu adalah prinsipal. Prinsipal di sini adalah 11,000. Kita ambil 11,000. Kurungan 1 tambah dengan R. R adalah kadar iaitu 3.25%. Tulis 0.0325 per dengan N. N adalah berapa kali compound setahun. Di sini adalah pengkompaunan setiap 3 bulan, maka setahun bersamaan dengan 4 kali compound. Per dengan 4. Tutup kurungan, kemudian kuasa N darab dengan T. N adalah 4, T adalah tempoh. Tempoh di sini adalah dari tahun 2017 sehingga 2021 adalah selama 5 tahun. Jadi 4 darabkan dengan 5. Jadi sampai ke tahap ini kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM12,932.44. Kemudian kita bandingkan dengan kos pada bahagian B1 Roman tadi, di mana kos bumbung adalah RM12,320. Jadi ini menunjukkan bahawa wang pengeluarannya adalah mencukupi. Dan seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan B1 Roman, langkah pengiraan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, langkah pengiraan menggunakan rumus MV terdapat 1 markah. Jawapan 1 markah, kemudian kita menyatakan bahawa dia mencukupi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 6 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan C. Setelah pembinaan bumbung bagi kandang selesai, Encik Karullah dan Encik Sulaiman bercadang membina sebuah tangki air berbentuk silinder dengan jejari 75 cm bagi memudahkan kerja pembersihan dan juga sumber minuman lembu. Hitung tinggi tangki air dalam cm
Yang perlu dibina sekiranya jumlah tangki tersebut adalah 2598.75 liter. Di sini kita kena dapatkan tinggi tangki dalam sentimeter. Kemudian di sini diberi isi padu tangki itu adalah dalam liter. Di sini dilihat diberi bahawa 1 liter bersamaan dengan 1000 cm padu. Dan bentuk tangki ini adalah silinder. Jadi kita akan dapatkan rumus untuk isi padu silinder iaitu pi J kosong 2T dan kita akan samakan dengan isi padunya iaitu 2598.75. Kemudian kita perlu darabkan dengan 1000 untuk tukar unit kepada sentimeter padu. Kemudian kita gantikan nilai pi adalah 22/7 darabkan dengan J diberi kepada kita 75/2 darabkan dengan tinggi T sama dengan 2,598,750 tertukar kepada sentimeter padu. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai T adalah 147 cm. Seluruhnya dari segi pemberian markah, kita menukar unit di sini kita akan dapat 1 markah. Kemudian langkah pengiraan untuk mendapatkan nilai T menggunakan rumus silinder, kita dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan D. Encik Karullah dan Encik Sulaiman telah menguruskan syarikat secara bersama. Dalam kontrak mereka bersetuju menyimpan 50% keuntungan sebagai pelaburan semula dan baki 50% keuntungan dibahagikan kepada Encik Karullah dan Encik Sulaiman mengikut nisbah 3:2. Pada akhir tahun 2022, syarikat mereka telah memperoleh keuntungan sebanyak RM150,000. Berapakah keuntungan yang diperoleh Encik Karullah pada akhir tahun 2022? Pada di sini adalah 50% dilabur semula dan 50% akan diagihkan. Kita ambil RM150,000 didarabkan dengan 50% dan kita dapat RM75,000 ini. Dan RM75,000 inilah akan diagihkan di antara Encik Karullah dan Encik Sulaiman dengan nisbah 3:2. Di mana Karullah 3, Encik Sulaiman 2 bahagian. Jadi untuk mendapatkan bahagian Encik Karullah, kita akan ambil RM75,000 ini bahagikan dengan jumlah bahagian iaitu 3 tambah 25 dan didarabkan dengan 3 untuk Encik Karullah. Dan kita akan dapat RM45,000 untuk jawapannya. Jadi Encik Karullah akan dapat sebanyak RM45,000. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan ini, kita mendapatkan 50% daripada RM150,000 itu kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita mengira bahagian Encik Karullah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan bahagian ini. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan 17. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.